jarang isteri seorang. Ya, kita sekarang terbalik. Bila beli kata 4 banyak. Ni 1 banyak. 2 jarang. 3 kadang-kadang. 4 wallahu alam. Orang jahiliah 4 bini itu banyak. 3 jarang-jarang. 2 kadang-kadang. Bini seorang tak banyak. Sebab orang jahiliah bini dia banyak. Baik, cuba tengok. Kita katalah seorang suami ada 4 bini. Ada 4 bini. Bini pertama ada anak laki sulung. Bini pertama ada anak laki sulung. Kalau bapa dia meninggal dunia, anak laki sulung tadi dia akan pilih mak tiri dia ni, mak tiri 2, 3, 4 ni, dia nak ke tak nak? Kalau dia nak, dia boleh kahwin dengan mak tiri dia. Tak nak, boleh halau keluar atau boleh jual pada orang lain. Siapa nak nikah mak tiri aku? Itu masyarakat jahiliah. Kalau dia nak mak tiri dia, comel lagi, boleh tahan. Dia anak sulung isteri pertama berhak mengahwini ibu tiri dia. Kalau dia nak, dia boleh paksa, mak, hang kahwin dengan aku. Aku nak menikah dengan hang. Aku nak hang jadi bini aku. Paksa. Sampailah datang Islam, masih diamalkan adat ini. Akhir turun ayat, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai yang beriman, la yahillu lakum an tarisun nisa karha. Tidak halal bagi kamu memiliki seorang perempuan, tak kira siapa dia, mak tiri kau ke, perempuan lain ke, untuk menjadi isteri kamu secara paksa. Nak paksa-paksa tak boleh. Walaupun ayat diturunkan untuk masyarakat jahiliah, tetapi ulama kata ayat ini umum. Ia hukum, satu hukum umum yang berarti hari ini nak kahwin dengan paksa tak boleh. Seorang lelaki tak boleh paksa seorang perempuan jadi isteri dia. Seorang bapa tak boleh paksa anak berkahwin sepulan-sepulan. Dalam perkahwinan tak boleh paksa-paksa. La yahillu lakum an tarisun nisa karha. Tapi hari ini Masya Allah masih berlaku kahwin paksa. Kahwin macam mana? Kiralah kadang-kadang perempuan tak nak, tapi dia nak juga. Maka guna istilah apa? Orang kata tanam pinang rapat-rapat supaya senang puyuh berlari. Ku cuba pinang-pinang tak dapat, ku pujuk-pujuk, ku bawa lari. Nikah seberang sana. Ada berlaku hari ni. Atau kadang-kadang gunakan untuk bomo sakai, bomo siap, buat sebut guna-guna. Dia nak seorang perempuan, silap beri, si perempuan tak makan, mak yang makan. La ilaha illallah. Dah berlaku. Sebab itu Islam tak membenarkan kahwin secara paksa. You nak seorang perempuan, you jumpa wali dia, jumpa bapa dia, bagi tahu bapa dia, pak cik, saya nak anak pak cik. Kalau bapa dah kata okey, pak cik tak ada masalah, okey kahwin. Kalau pak cik kata belah halu, belah halu, ya nak juga buat apa? Okey, baik. Yang penting cuba tengok, ini masyarakat jahiliah. Seorang anak boleh berkahwin dengan ibu tiri. Bahkan di kalangan masyarakat Yahudi, seorang anak boleh kahwin dengan mak kandung dia. La ilaha illallah. Diriwayatkan orang Yahudi, masyarakat jahiliah, dia ada mak, bapa meninggal. Kalau mak tu comel, masih lawa lagi, dia nak, dia boleh kahwin mak dia. Kalau tak nak, dia boleh halau mak dia keluar. Mak get out, boleh halau mak dia keluar pada rumah dia. Bapa dia tak ada, kata dia. Ini masyarakat jahiliah. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di tengah-tengah kemelut, di mana anak-anak langsung tak hormat ibu, inilah di antara agenda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain membawa ajaran Islam, membawa dakwah Muhammadiyah, agenda pertama Nabi ialah nak mengangkat darjat wanita, khususnya wanita yang bergelar ibu. Subhanallah. Kita cakap pasal ibu. Macam mana cara Nabi nak buat? Sudah berabad-abad, berkurung-kurung, ratus tahun, beratus-ratus tahun.
Ibu tak punya nilai, ibu tak punya kehormatan, ibu tu dihina. Macam mana Nabi nak buat? Maka sebab itulah tuan-tuan, Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nak angkat darjat ibu ni ke satu peringkat yang paling tinggi, yang tak pernah dinikmati mana-mana ibu dalam sejarah manusia. Subhanallah. Macam mana Nabi nak buat? Okey. Yang pertama sekali, berdasarkan wahyu, dia angkat darjat ibu yang ada anak tadi ni. Pertama Nabi kata apa? Qala Rasul, al jannatu tahta aqdamil ummat. Pertama kali Nabi kata, nak beritahu pada anak-anak semua ni yang ada ibu, Nabi kata, ingat, al jannatu, syurga. Syurga yang begitu hebat, syurga yang begitu nikmat, hanya dianggap tahta aqdamil ummat, di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Ada orang kata, Ustaz, kecil lah syurga macam tu, bawah tapak kaki. Saya jawab, saya bercakap bukan dari segi saiz, saya bercakap dari segi status. Nak nilai ibu dengan syurga, seolah-olah syurga tu di bawah tapak kaki. Dia pijak pintu syurga, terhalang seorang anak masuk syurga. Itu maksud dia. Terhalang anak masuk syurga semata-mata kerana ibu. Subhanallah. Tu cara Nabi nak angkat darjat ibu tu, nak muliakan ibu tu. Wahai anak-anak, nak masuk syurga tak? Siapa tak nak masuk syurga? Tanya Mak Repik tu pun dia nak masuk syurga. Tanya Mak Pik tu pun dia nak masuk syurga. Dia tak nak masuk neraka. Tanya dia, Mak Repik, hang masuk neraka tak? Apa dia jawab? Minta simpang malaikat umpat. Dia tak nak masuk neraka, dia nak masuk syurga. Tetapi ingat, nak masuk syurga, nak kunci pintu syurga ada pada ibu. Ridha Rabb, ridha walidain. Keredaan Tuhan, keredaan Allah bergantung kepada keredaan kedua ibu bapa. Disebut ibu dulu. Kita kata di bawah keredaan bapa ibu songsang tu. Orang Melayu pun tak kata bapa ibu, dia kata ibu-ibu dan bapa-bapa. Ibu dulu. Sebab Islam nak muliakan ibu. Kenapa Islam muliakan ibu? Ya Allah, nak suruh anak-anak menilai kebaikan ibu ni tuan-tuan. Nak menilai kebaikan ibu ni, sehingga ada seorang ulama pernah menulis dalam satu buku yang saya baca, tak ingat siapa nama ulama ni. Dia kata, kalau seorang anak sejak dia mula boleh berdikari, sejak mula dia bekerja makan gaji, di usia 22 tahun misalnya, dapat gaji, nah mak ambil semua gaji saya. Bulan depan dapat gaji, nah mak semua gaji saya. Sampai dia pencen, belum tentu terbalas jasa ibunya. Astagfirullahalazim. Sebagai satu contoh gambar nak menilai jasa ibu, kalau seorang anak seumur hidup semua pendapatan dia nah mak, dapat duit nah mak, dapat duit nah mak, belum tentu terbalas jasa seorang ibu. Ini bagi tu anak-anak kita, bagi tu adik-adik masa kecil ni, ya, nak bagi faham betul-betul. Nak menilai jasa ibu, ya Allah. Sebab yang mengandung kita siapa? Yang mengandung kita ibu kita, tak pernah bapa mengandung kita. Bila ibu kandung kita, yang beranak kita siapa? Bapa. Kalau ibu mengandung ibu lah beranak, takkan pula ibu mengandung bapa beranak. Okey, yang mengandung kita ibu, yang melahirkan kita ibu, yang menyusu kita siapa? Bapa. Bapa kan ada benar tu. Ada saja kalau sedut pun. Kalau sedut tak keluar. Bimbang kalau sedut kuat-kuat kan skrap yang keluar. Dia tak keluar susu. Kau dah mengandung ibu, beranak ibu, menyusu ibu, berjaga malam siapa? Berjaga malam kerana kita siapa? Bapa. Tak, bapa mendengkur.
Ibu juga. Masal bawa kita ke klinik, nak dukung kita ke klinik. Siapa dukung kita? Mak kaya. Mak kaya. Kenapa ayah tak dukung? Yang tak boleh okey, dia boleh buat, kenapa tak buat? Mak juga. Kalau gitu semua mak. Ayah buat apa? Ayah buat apa? Ayah tak buat apa. Naik matahari hilang, jatuh matahari balik. Asal balik saja dah tidur budak. Tu kerja apa dia? Malam-malam mak jawab slow, ya belum, awal lagi. Dia buka TV dengar berita. Habis berita dah tidur budak. Belum, kata mak dia. Dia pergi dapur makan nasi. Lepas makan nasi tanya lagi, dah tidur budak? Belum lah, kata mak dia. Marah tu. Tu kerja apa dia? Maka sebab itulah Islam mengutamakan ibu daripada ayah. Kita sebut ibu bapa, tak pernah kata bapa ibu. Baik. Saya bawa satu tuan-tuan cerita ya. Seorang sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadis. Sahabat tanya, "Man ahaqqa bi suhbati ya Rasulullah?" Dia tanya, "Ya Rasulullah, dalam ramai-ramai manusia ni, siapakah manusia yang paling layak saya berbuat baik kepadanya, yang paling layak saya berbakti kepadanya?" Nabi jawab, mak kamu. Dia tanya lagi, "Summa man ya Rasulullah?" Selepas mak saya orang kedua siapa? Nabi jawab, mak kamu. Dia tanya lagi, "Summa man ya Rasulullah?" Saya tahu lah mak saya. Orang yang kedua selepas mak saya siapa? Nabi jawab, mak kamu. 3 kali dia jawab mak. Dia tanya lagi, "Summa man ya Rasulullah?" Ya Allah, saya tahu lah mak tu, okey. Selepas mak siapa? Orang yang kedua. Nabi jawab, abu ke bapa kamu. Jadi tuan-tuan, ulama-ulama ambil hadis ini nak cerita kepada kita, dalam soal nak menghormati ibu, ayah, Nabi sebut ibu berapa kali? 3. Nabi sebut ayah berapa kali? Sekali. Artinya seorang anak kalau dia nak berbakti kepada mak ayahnya, ingat 3-1. 3-1. Apa kata 3-1? Bila anak-anak dah besar, dah bekerja, dah makan gaji, dia nak membalas budi mak ayahnya. Macam mana cara nak balas budi mak ayah? Kalau dia boleh bagi pada ayah dah RM100, sekali dia balik kampung Kuala Selangor, ayah, saya dah dapat gaji dah, saya dah bekerja dapat gaji, nak ayah 100. Kalau dia boleh bagi pada ayah dah 100, pada mak berapa? Pada mak berapa? 300. Ayah jangan jealous. Nah mak 300, ayah berapa? 100. Itu makna kalau kita nak berlaku adil kepada mak ayah kita. Sebab mak 3, ayah berapa? 1. Kalau kita bawa ayah sekali pergi makan tom yum di restoran tu, kena bawa mak 3 kali pergi, biar cirik-birik untuk makan tom yum 3 hari. Ini hukum. Betul, ulama-ulama kata anak mesti mengutamakan mak daripada ayah. Astagfirullahalazim. Ini menunjukkan hebatnya ibu. Dalam tu hadis Nabi sebut, qala Rasul, "Idza da'aka abawaka fa'ajib ummaka." Sadaqa Rasulullah, ini bermaksud apabila mak dan ayah kamu panggil kamu serentak, idza da'aka abawaka, mak dengan ayah panggil serentak, mak di dapur, ayah di ujung sana, mat serentak panggil, maka Nabi kata, sahut panggilan mak kamu, pergi buat mak, ayah nanti dulu.
Ayah jangan jealous ya. Nabi kata, bukan saya kata. Iza da'aka abawaka, dua-dua mak ayah panggil serentak, maka Nabi kata fa'ajib ummaka, jawab panggilan mak kamu. Pergi kat mak, ya saya mak, alhal apa mak, ayah nanti dulu. Cuba tengok, sehingga Islam letakkan ibu lebih daripada ayah. Kelebihan ibu, Masya Allah tuan-tuan. Disebutlah hadis lain, qala Rasul, idza da'atka ummuka wa anta fi shalah fa'ajibha. Sampai Nabi kata idza da'atka ummuka wa anta fi shalah fa'ajibha. Kalau mak kamu panggil kamu padahal kamu tengah sembahyang, sahut panggilan mak kamu. Nabi kata, bukan saya kata, saya hanya menyampaikan saja. Tengah sembahyang kalau mak panggil, sahut. Cuma saya kena teranglah, sebab pernah berlaku sekali, ada seorang ustaz, dia baca hadis ini, apabila kamu dipanggil oleh mak kamu walaupun kamu tengah sembahyang, kamu kena menyahut. Si mak ni pun dia mengangguk, ya faham, macam tu no, kalau mak panggil kena menyahut. Kebetulan malam tu dia balik rumah sembahyang maghrib, tengah-tengah sembahyang maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mak panggil mat, ya mak, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mat, ya mak, Ihdinas siratal mustaqim. Mak confused. Bila mak confused, lepas sembahyang, mak tanya, mat tadi kau sembahyang ya? Ya mak. Habis mak panggil kau menyahut. Ustaz tu kata ada hadis Nabi kata walaupun tengah sembahyang kalau mak panggil kau menyahut. Betul lah. Maksud hadis ini, kalau kita tengah sembahyang, kalau mak panggil, ada hal mustahab, berhenti sembahyang, berhenti. Walaupun sembahyang tu kita berhadapan dengan Allah, kita menghadap Allah, tapi kalau mak panggil, berhenti sembahyang, pergi jumpa mak. Itu maksud dia, bukan menyahut saja. Ya mak, ihdinas siratal mustaqim. Dah batal sembahyang tu. Itu pun ulama pertikaikan hadis. Ada setengah ulama kata sembahyang sunat saja, sembahyang wajib tak boleh. Jawab ulama lain kata, dah hadis umum, dia tak kata sembahyang sunat. Idza da'atka ummuka wa anta fi shalah, dia tak sembahyang apa. Setengah ulama kata pula wala sembahyang fardu, sembahyang fardu. Kalau mak panggil, berhenti sembahyang, pergi jumpa mak. Dia pentingnya ibu, seorang ibu. Yang kedua, kata setengah ulama, ibu tu pun tengok juga ibu macam mana. Tapi kalau ibu tu hobi suka manggil, hobi, tahu hobi, kejap-kejap mat, ya mak, ada apa mak? Tak ada apa saja. Kejap lagi mat, ya mak, ada apa mak? Tak ada apa saja. Ini mak sewil. Kalau itulah jenis maknya, kalau tugas main dia panggil, tak boleh menyahut lah. Dia habiskan boreh. Okey, nak menilai jasa seorang ibu sampai ke peringkat sembahyang, kita menghadap Allah, itu pun berhenti majlis menghadap Allah, pergi jumpa mak. Nak mencerita Islam, angkat darjat sampai peringkat itu. Astagfirullahalazim, tuan-tuan. Cakap pasal hari ibu, inilah nak menjedarkan anak-anak yang masih ada ibu. Betul, saya kadang-kadang tuan-tuan, saya ibu dah tak ada, ayah dah tak ada dah. Saya ni anak yatim piatu. Dia kadang-kadang saya jealous. Pasal apa jealous? Rakan-rakan yang masih ada mak tak tahu nak hormat mak. Masih ada orang-orang yang ada mak, ada ayah, tak tahu nak hormat mak ayah. Ada orang-orang yang ada mak ayah bergaduh dengan mak ayah. Astagfirullahalazim, tak jealous. Maka sebab itulah, wahai anak-anak yang masih ada ibu, kenang jasa ibu.
Nak balas jasa dia tak boleh lagi dah. Maka sebab itu apa yang kita harapkan, tengok Allah sebut apa? Kalau mak tu masih hidup, ayah masih hidup, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau mak kita masih hidup, ayah masih hidup, apa itu doakan? Ya Allah Tuhan aku, kasihanilah mak aku, kasihanilah ayah aku. Itu kalau mak masih hidup. Kita doakan supaya Allah merahmati mak kita, Allah sayang mak kita, Allah kasih mak kita. Itu doa seorang anak. Kalau mereka dah mati, dah tak ada dunia ini, dah masuk dalam pusara di kubur, wa qur rabbirhamhuma, tak cukup lagi. Ampunkan Allah rabbighfir dzunubi wa liwalidayya. Ampun dosa aku, ampun dosa mak bapak aku. Jangan lupa minta ampun supaya Allah ampunkan dosa mak ayah kita. Kalau mak kita masih hidup, berbaktilah kepada mereka. Apa yang kita boleh buat? Kalau mereka sudah mati, meninggal dunia, ingat, idza mata ibnu Adam, bila mati seorang anak Adam, inqata'a amaluhu illa min salas, terputus amalannya melainkan 3. Di antara 3 ini, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang saja berdoa untuk mak ayah. Sebab tu kita nak anak yang soleh. Tuan-tuan yang ada anak, jana anak tu jadi anak-anak yang soleh. Sebab lepas tuan-tuan mati nanti, anak-anak inilah yang akan berdoa untuk kita. Tapi malangnya hari ini, oleh kerana kita tak berjaya melahirkan anak-anak yang soleh, cuba tengok, bila kita mati, siapakah yang memandikan jasad kita? Siapakah yang mengimamkan sembahyang kita? Siapakah yang baca talqin atas kubur kita? Bila tahlil, siapakah menggotong tahlil untuk kita? Di mana anak-anak kita? Inilah hari ini tuan-tuan, hari ini saya sedih. Kalau boleh kita nak biar anaknya, nak memandikan jenazah maknya, biar anak-anaknya. Nak imamkan sembahyang jenazah maknya, biar anaknya. Nak baca talqin atas kubur, biar anaknya. Lepas itu anak-anak berdoa untuk dia. Betul saya. Apa yang dapat saya buat? Saya berdoa untuk mak ayah saya. Kalau saya balik kampung, pertama sekali saya mesti ziarah kubur mak saya dulu. Lepas saya baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Quran, hadiah mereka, pergi pula kubur ayah. Saya mesti kubur mak dulu. Sebab mak sudah tiada. Itu jasa seorang anak yang boleh kita lakukan. Sebab ingat, saya katakan tadi, kalau mak kita masih hidup, kita lihat surah Isra, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ingat, Allah mewajibkan kamu, jangan sekali-kali kamu sembah melainkan Dia. Illa iyyah, sembahlah pada Allah, taat Allah. Yang keduanya, wabil walidaini ihsana, kepada kedua ibu bapa. Dia tak kata bapa ibu, sorang. Kedua ibu bapa dah berbuat baik. Baik macam mana? Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kalau mak dah tua, ayah dah tua, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu kata ya Allah tuan-tuan, ni adik-adik anak-anak tolonglah. Nak kata pada mak pun tak boleh. Salah besar. Tak hormat orang tua. Fala taqul lahuma uffin. Uff tu bahasa Arab, Melayu kata Nak kata pun tak boleh. Allahu akbar. Wala tanharhuma, jangan tengking, jangan tinggi suara. Ikhfid janahak, rendahkan sayapmu. Berdepan dengan mak kamu, berdepan dengan ayah kamu, rendahkan sayap kehinaan. Wakhfid lahuma janahaz dzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu, cakap dengan suara slow. Cakap elok, dengan rendah suara, dengan perlahan suara. Jangan tengking, jangan jerit, jangan terkekah. Subhanallah. Wa qul lahuma qawlan karimah. Cakap dengan bahasa yang elok. Cakap dengan lemah lembut. Wakhfid lahuma janahaz dzulli minar rahmah. Rendahkan sayap kehinaan depan ayah kita, depan mak kita, siapalah kita. Hina kita. Tak kira siapa bapa kita, tak kira siapa mak kita. Yang penting kerana mereka lah kita wujud di hari ini.
Subhanallah, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Saya balik cerita awal tadi. Kalau Nabi sendiri suruh seorang anak berbakti kepada mak 3, ayah berapa? 1. Ini pun satu konsep. Minta maaf saya nak keluar sikit dari tajuk saya. Cuba tengok tuan-tuan. Ulama-ulama kata, kalau seorang anak nak berlaku adil terhadap mak ayah dia, kalau dia boleh bagi ayah dia 100, mak berapa? Mak berapa? 300. Kalau seorang anak yang ada pendapatan, yang ada duit, balik-balik kampung nah ayah 100, nah mak 100, mak boleh kata tak adil. Mak boleh kata tak adil. Boleh faham? Bapak-bapak dengan jealous lah. Allah buat macam mana, mak duit ada 200 saja. 200 main mak semua, ayah tak payah. Duit ada 200 saja, ayah tak payah, dah mak semua ambil 200. Ayah jangan jealous. Sebab 3-1. Baik. Ulama-ulama mengambil cerita ini nak beritahu kita, ini dikatakan keadilan dalam Islam. Saya nak keluar sikit tajuk ya. Cuba tengok. Ulama-ulama tuan-tuan bila ambil hadis-hadis macam ni, dia akan cakap segi hukum saja, cakap segi konsep. Yang dikatakan keadilan dalam Islam, macam mana nak berlaku adil? Tak mesti satu-satu. Dalam Islam ni tuan-tuan, bila sebut adil tak mesti satu-satu. Cuma orang tak faham. Dalam Islam bila sebut adil, dia berpaksikan tuntutan dan keperluan. Saya ulang lagi sekali. Dalam Islam bila sebut adil, dia mesti berpaksikan, bertonggakkan tuntutan dan keperluan. Baik, sebut contoh. Kita pernah dengar orang kata kalau seorang lelaki Muslim berkhulwat dengan Cina, perempuan yang bukan Islam, perempuan bukan Islam, tak kira siapa bangsa apa, tak kira lah, Melayu, lelaki Melayu Muslim berkhulwat dengan perempuan bukan Islam, kena tangkap khulwat. Ia nak dibawa ke mahkamah syariah mana? Dua-dua ke seorang? Dua-dua ke seorang? Yang mana? Mana adil kata dia? Itu namanya adil. Sebab keadilan Islam berpaksikan tuntutan dan keperluan. Yang perlu pergi mahkamah siapa dia? Yang dituntut hati mahkamah siapa? Yang tak Islam? Dia tak payah. Itu namanya adil. Tapi ada orang kata mana adil? Sonok dua-dua kena seorang. Yang kau cari bukan Islam tu apa? Itu maknanya keadilan, berpaksikan tuntutan dan keperluan. Yang dituntut datang ke mahkamah yang Islam tu. Yang perlu hadir ke mahkamah yang Islam, yang tak Islam kebelah. Itu namanya adil. Tapi ada orang kata mana adil, not fair lah, kata dia, sonok berdua-dua kena seorang. Cuba tengok. Okey, sebut contoh. Tengok tadi, seorang anak nak berlaku adil kepada mak ayah dia. Dia bagi ayah 100, mak berapa? 300. Itu adil. Kalau dia bagi nak mak 100, nak ayah 100, itu tidak adil. Boleh faham? Okey, baik. Cuba tengok contoh yang kedua. Kalau seorang suami, seorang bapa, dia isteri dah meninggal, bapa seorang, dia ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Ulang sekali. Seorang bapa, isteri dah meninggal, bapa tunggal, dia ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Bapa ada duit di bank 30,000, contoh. Ya, bapa ada duit di bank 30,000. Isteri tak ada, yang ada seorang anak lelaki, perempuan. Tiba-tiba bapa meninggal. Macam mana nak agih duit 30,000 kepada 2 orang anak tadi? Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walizzakari mislu hazzil unsayain. Maka Allah kata, cara nak agih harta pusaka, anak lelaki berhak mendapat 2 habuan anak. Siapa kata ni? Siapa kata? Allah kata, bukan saya kata. Allah kata.